اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 13, baris yang ketujuh daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan tidak menyerupai, yakni tidak menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baharu, dengan yang baharu, yakni makhluk. Tidak menyerupai Allah dengan yang baharu, dengan makhluk. Tidak menyerupai, tidak serupa pada sifatnya, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana sifat baharu, sifat makhluk. Arak yang menumpang jirim bertongkol, dan sifat Allah bukan arak. Dan tidak menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baharu, dengan segala yang baharu, hawadis, yakni makhlukat, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menyerupai Allah dengan makhluk pada sifatnya, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kata tidak menyerupai sifat Allah dengan sifat makhluk? Kerana sifat baharu, sifat makhluk arak yang menumpang jirim, yang bertongkol, dan sifat Allah bukan arak. Jadi dia antara sifat dengan arak, satu dipanggil sifat, satu dipanggil arak. Sifat dan arak sama, mana menumpang di zat. Sifat pun duduk di zat, arak pun duduk di zat. Cuma kalau sifat yang qadim hanya boleh sebut sifat, tidak boleh sebut arak. Adapun sifat yang baharu, mana sifat yang baharu, sifat makhluk, putih, hitam, tu sifatlah tu. Besar, kecil, itu sifatlah dia panggil. Jadi sifat yang baharu ni panggil sifat pun boleh, panggil arak pun boleh. Ni putih di kita nak panggil sifat pun boleh, nak panggil arak pun boleh. Adapun sifat Allah yang qadim tidak boleh panggil arak, sebab arak adalah sifat yang ada di jirim yang baharu. Arak ataupun panggil sifat pun boleh. Arak adalah sifat yang baharu yang ada di jirim yang baharu. Itu dipanggil arak. Adapun yang ada di zat Allah yang qadim, itu dia panggil sifat, tak dipanggil arak. Jadi sifat ni dipanggil umum, arak ni dia panggil khusus. Umum khusus dia panggil. Umum kat mana? Sifat hak Allah boleh panggil sifat. Contohnya sifat kudrah di zat Allah boleh panggil sifat. Sifat kudrah di hamba boleh panggil sifat. Itu panggil umum. Hak Allah pun kudrah boleh panggil sifat. Hak kita ni ada kudrah kan, boleh panggil sifat. Adapun arak hanya boleh kata di kudrah yang ada di kita. Kudrah yang ada di Allah tak boleh panggil arak. Mana arak
khusus kepada sifat yang ada di makhluk. Adapun sifat di Allah boleh panggil sifat, di makhluk pun boleh panggil sifat. Sama beza antara zat dengan jirim. Jirim, jisim. Zat dengan jirim ni zat umum. Zat Allah boleh panggil zat. Zat kita pun boleh panggil zat. Ni tubuh kita ni panggil zat, boleh. Tapi kalau sebut kata jirim, khusus hanya kepada zat yang baharu jua. Tak boleh kata Allah berjirim, tak boleh. Jadi zat Allah boleh panggil zat, tapi Allah zat yang wajib ada. Kita ni zat yang harus ada. Ni tubuh kita boleh panggil zat. Dan tubuh kita yang bertokar ni boleh panggil jirim. Hak bertokar ni panggil zat boleh ke tak? Boleh. Panggil jirim boleh ke tak? Boleh. Adapun hak Allah boleh panggil zat juga, tak boleh panggil jirim. Makna zat dipanggil umum. Umum mana apa? Tuhan pun boleh panggil zat, hak makhluk pun boleh panggil zat. Situ bunyi serupa tu pada nama je. Sebab zat Allah tidak berbentuk. Zat kita ni berbentuk. Tak sama. Tapi boleh sebut zat. Zat Allah, zat yang wajib ada. Zat kita ni zat yang harus ada. Tapi zat ni hak Tuhan Qadim pun boleh panggil zat. Hak baharu kita ni pun boleh panggil zat. Di umum. Jirim hanya hak bertongkol, hak baru ni saja boleh panggil jirim. Jadi jirim khusus kepada zat makhluk. Sama dengan sifat dengan arak. Sifat dengan arak. Jadi sifat kudrah di Tuhan boleh panggil sifat, kudrah di kita boleh panggil sifat. Tapi kudrah di Allah tak boleh panggil arak. Kudrah di kita boleh panggil arak. Jadi kudrah di kita ni panggil sifat kudrah pun boleh, panggil arak kudrah pun boleh. Tapi kita jangan sebut arak ni. Cuma kalau kita biasa sebut arak adalah sifat harus di Rasul. Ni kadang-kadang orang baca buku Rumi, tapi dia benda ni harus Rasul bersifat dengan a'raq basyariah dia panggil. A'raq tu jamak pada aradun tu lah. Mana a'raq basyariah? Sifat-sifat kemanusiaan. Faham tak? Jadi Rasul harus bersifat dengan a'raq kemanusiaan. A'raq dia disebut. Ada setengah buku ditulis gitu. A'raq ni apa ni? Sifat yang ada di jirim. Sifat yang ada di makhluk. A'raq adalah sifat yang baharu yang duduk di zat yang baharu. Itu a'raq. Sifat boleh pergi dua. Sifat yang qadim yang ada di zat Allah yang qadim boleh panggil sifat. Boleh panggil juga sifat ni kepada sifat yang baharu yang ada di jirim yang baharu. Boleh panggil sifat. Faham tak? Ini istilah ilmu. Kena kita dengar tu biar jadi dengar tu nakak lalu lah. Mana jangan dengar sifat, arak, zat, jirim. Kita pun pening. Zat, apa benda pula kita zat ni zat besi. Jirim, jising ni pula dalam ilmu sains berapa kali kau apa belajar. Tapi kalau sifat kita biasa sebut arak. Arak jangan sebut. Jadi sifat kita ni putih hitam ada di kita ni. Putih hitam ada di kita ni nak panggil sifat pun boleh, nak panggil arak pun boleh. Nak panggil sifat pun boleh, nak panggil arak pun boleh. Mana sifat putih yang ada di kita? Ni kita bersifat dengan sifat putih. Panggil sifat pun boleh, panggil arak pun boleh. Tapi orang tak sebutlah arak putih. Kita pening. Arak ni kita pergi pada khamar lah jadinya. Arak yang memabukkan. Itu ejal air tu. Ni ain, ra, dah. Arak. Apa dia arak? Sifat yang baharu yang ada di zat yang baharu. Itu arak. Jadi tidak menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan yang baharu pada sifat ni, kerana sifat yang baharu adalah arak yang menumpang jirim yang bertongkol. Arak ni apa? Arak ni sifat yang baharu.
Menumpang di jirim yang bertongkol. Jirim ya, kita lah. Jirim yang berbentuk. Dan sifat Allah bukan arak. Sebab arak adalah kena kepada sifat yang baharu, yang duduk di zat yang baharu. Itu arak. Adapun sifat Allah, sifat yang qadim, yang ada di zat Allah yang qadim. Itu beza. Jadi sifat Allah, sifat yang qadim, yang berdiri di zat yang qadim. Adapun hak makhluk ni arak, sifat yang baharu, yang menumpang di jirim yang baharu. Itu beza dia. Kemudian pula ialah sifat yang ada di kita ni tidak bekas sama sekali. Memanglah Tuhan letak sifat kudrah di tubuh kita. Memanglah Tuhan letak sifat melihat di mata kita. Memang Allah letak sifat pendengaran di telinga kita. Dan Allah letak sifat hayah di tubuh kita. Tak ada. Di tubuh kita ni ada sifat kudrah. Kita boleh rasa. Ketika ada kudrah, maknanya rasa macam cergas. Bila tak ada kudrah, lesu. Kita boleh rasa. Jadi di kita ni Tuhan letak sifat kudrah. Di mata Tuhan letak sifat penglihatan. Di telinga Tuhan letak sifat pendengaran. Dan Tuhan letak sifat hayah di tubuh kita. Tetapi pegangan kita semua tu makhluk. Kudrah di kita makhluk. Sifat penglihatan di mata kita pun makhluk. Biji mata makhluk. Sifat penglihatan di biji mata pun makhluk. Telinga makhluk. Sifat pendengar di telinga pun makhluk. Pegangan kitanya makhluk tak bekas sama sekali. Faham tak? Sifat kudrah yang ada di kita ni tidak bekas, tidak boleh menggerakkan tubuh badan kita. Bergerak tubuh badan kita adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala mengadakan, meniadakan. Sifat kudrah yang baharu ni tidak bekas sama sekali. Cuma kita sandar je. Bila ada kudrah, bila ada tenaga, boleh mengadakan, boleh meniadakan, boleh menggerakkan tubuh badan kita, sandar je. Bukan hakiki. Sebab yang bekas hanya Allah Subhanahu wa taala, makhluk tak bekas sama sekali. Mana saat kita boleh menggerakkan tubuh badan adalah perbuatan Allah. Saat kita boleh melihat adalah perbuatan Allah. Saat kita mendengar adalah perbuatan Allah. Saat kita hidup ni bukan roh yang bekas. Faham tak? Saat kita hidup sekarang ni bukan roh yang menghidupkan kita. Bukan udara yang menghidupkan kita. Roh makhluk Allah. Udara makhluk Allah. Pegangan kita tetap dah. Makhluk tak bekas sama sekali. Tapi kita cakap asbab gitulah. Apabila dicabutkan roh, maka mati jasad. Kita kata sebut gitulah. Bila tak ada udara, maka matilah jasad. Tak ada udara, duduk tempat yang tak ada udara, roh pun keluar, matilah kita. Sebab apa? Sebab tak ada udara. Itu asbab. Tapi segala-gala makhluk tak bekas sama sekali. Jadi makna walaupun di kita ni ada arak, sifat kudrah di kita, tapi tak bekas macam sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyalahi pada sifat Allah, sifat yang qadim, sifat makhluk adalah arak, sifat yang baharu, yang menumpang di jirim yang baharu, yang bertongkol. Itu arak. Jadi arak ni sifat makhluk ni termasuk gerak diam. Itu sifat makhluk. Besar kecil itu sifat makhluk. Itu semua sifat makhluk belaka tu. Sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Itu mukhalafah pada sifat. Yang terdahulu-dulunya mukhalafah pada zat. Zat Allah, zat yang
tidak berjirim, berjisim, tidak bertongkol serta tidak bertempat. Adapun zat yang baharu berjirim, berjisim, bertongkol, berbentuk dan bertempat. Itu zat yang baharu. Itu tidak serupa Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith pada zat. Ini mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith pada sifat. Yang ketiganya, dan tidak menyerupai baharu. Mana tidak menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang baharu. Tidak menyerupai, tidak serupa Allah dengan yang baharu ni pada perbuatannya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata tak serupa? Kerana perbuatan baharu atas jalan usaha dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala atas jalan mengadakan. Jadi perbuatan yang baharu atas jalan usaha dan perbuatan Allah atas jalan mengadakan. Ini mukhalafah pada perbuatan. Tapi sebut tak kita ada perbuatan? Bukan setakat sebut kita ada perbuatan. Bukan kita wajib isbatkan di akidah kita. Kita wajib letakkan di akidah kita. Kita ada perbuatan, kita ada usaha. Kita ada perbuatan, kita ada usaha. Ini perbuatan yang baru dipanggil usaha. Tapi usaha kita bekas ke tak? Usaha kita mengada ke tak? Tak. Usaha jua. Disandarkan kita buat, disandarkan kita usaha, tapi usaha kita tak bekas sama sekali. Adapun perbuatan Allah mengadakan, meniadakan, memberi berkah adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbuatan yang baharu atas jalan usaha tidak mengadakan, tidak berkah sama sekali. Kemudian pula satu laginya, walaupun perbuatan yang baharu ni atas jalan usaha, kata tu perbuatan kita, tu usaha kita. Bukan hanya usaha kita tidak memberi berkah. Kena faham molek ni. Ni kadang-kadang boleh bolong sini. Kalau tak kemah. Dia tak kemah di umbi. Dia kena kemah di umbi rukun iman yang ke-6. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Makhluk tak boleh berkah sama sekali. Orang tua cakap kainat tak boleh berkah. Kainat tak boleh berkah. Kainat ni makhluk lah. Orang kita sekarang sebut kainat nganga. Apa kainat? Kainat makhluk lah kainat ni. Kaun tu makhluk. Setengah dia tidak menggunakan makhluk, dia sebut kaun. Akwan, kainat, makhluk lah juga. Kaun, akwan, kainat tu makhluk. Orang tua dulu muluk. Kainat tak boleh berkah. Kainat tak boleh berkah. Ni saya biasa dengar masa budak-budak dulu. Dah ketiga apa, tapi dengar perkataan tu. Ni orang tua kata Tuhan tetap berkedah pada azal. Semua kerjaan Tuhan belaka. Kainat tak boleh berkah. Kita kena sabar, kena reda. Tuhan tetap berkedah pada azal. Semua kerjaan Allah Ta'ala belaka. Kainat tak boleh berkah. Lepas tu kita wajib kena sabar, kena reda lah. Yang pertama tu cakap Tuhan tetap berkedah pada azal. Tuhan tetap belaka. Sekalian Tuhan tetap dah pada azal. Ini kita panggil ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Tuhan tetap berkedah bila pada azal, yang kita panggil ketentuan azali. Tuhan tetap berkedah. Tak ada kata kecuali walaupun sebesar zarrah. Tu Tuhan tetap dah. Kemudian sampai masa berlaku, semua kerjaan Tuhan. Semua kerjaan Tuhan. Lepas tu semua kerjaan Tuhan, kerjaan kainat, kainat tak berkah sama sekali. Ni. Ada. Nampak pendek orang tu duk cakap. Tapi dia kemah pegangan. Kita ni kadang-kadang cakap macam-macam okey je.
Tuhan tetap belah kedah pada azal semua perbuatan Tuhan. Tapi takkanlah siapa ke semua pula. Sungguh. Kadang-kadang ulang. Yelah dia kata, saya masalah kata segala-gala daripada Allah, sekalian daripada Allah, kesemuanya daripada Allah. Itu saya fahamlah. Tak ada isu di situ, faham. Tetapi ada pula nak mengecualikan. Tak ada tetapi dah lah. Tetapi takkan ikhtiar usaha pihak Tuhan juga. Takkan perkara jahat Tuhan juga. Jadi peninglah. Saat ni kata sebut segala-gala, sekalian, kesemua tu hak mari daripada qadar dan qada Allah belaka tu. Tu okeylah, fahamlah. Sekalian, segala, kesemuanya. Tetapi takkanlah ikhtiar usaha kita pun masuk di bawah tu juga. Dah kata kesemuanya. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Dalam kitab Minhajul Abidin, nak saya baca di Masjid Abidin dah lah. Minhajul Abidin. Baca di Masjid Abidin. Assalamualaikum dah. Setahun lebih. Saya baca Minhajul Abidin tu setahun lebih saya ulang dalam kitab. Terdetik di hati pun qada dan qadar Allah. Berkelip mata pun qada dan qadar Allah. Kalau terdetik di hati pun qada dan qadar Allah, pilihan hati takkan mutlak bebas pula. Kalau berkelip mata memandang yang kita tak perasan ni pun qada dan qadar Allah, takkan usaha kita ni bukan qada dan qadar Allah. Ulang-ulang lah. Setahun lebih. Kadang-kadang hak tak nak terima juga. Yelah, sekalian, segala-gala, kesemuanya. Tu saya faham, tak ada isu. Tapi takkanlah pilihan perbuatan kita pun hak Tuhan juga. Jadi pening lalu, kita pun pening, bukan dia je pening. Kita pun jadi pening. Jadi dia tak boleh mati di rukun iman yang ke-6. Sebelum kita nak pergi pada usaha kita ni, nak pergi pada ikhtiar usaha kita, kita kena mati dulu di tajuk rukun yang ke-6 tu. Sekalian qada dan qadar Allah. Sekalian qada dan qadar. Kena faham pula sekalian tu. Sekalian lah. Tak jadi. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Sekalian. Okey. Tapi tak okey sebenarnya. Ada. Bila pergi pada ikhtiar usaha, jadi mutlak hak kita. Kalau mutlak hak kita tidak terikat dengan qada dan qadar Allah, tak ada lah sekaliannya. Sebab kita daripada bangun pagi sampai ke tidur malam, pilihan perbuatan. Bukan gitu? Kita kan? Pilihan perbuatan dua tu lah kitanya. Daripada bangun pagi sampai tidur malam. Tak ada pilihan, tak ada perbuatan apabila tidur malam. Jadi sepanjang siang hari kita ni pilihan perbuatan. Jadi kalau pilihan dan perbuatan ni mutlak hak kita, semasa kita sedar ni bukan qada dan qadar Allah lah. Lepas tu sekaliannya kok mana jadi? Sekaliannya kok mana? Ni sekarang ni. Ni. Kita memilih nak duduk di masjid Bukit Payung ni. Kita buat pula duduk congok. Itu perbuatan kita. Kita ambil dengar, kita ambil perhatian. Itu perbuatan kita. Kalau mutlak hak kita, mana hak Tuhan lah? Mana sekalian qada qadar Allah? Mana sekalian? Jadi banyak bukan hak Tuhan lah. Lepas tu kata nak pergi pada bab lain, dia kena mati dulu di rukun iman. Kena macam orang tua kata tu. Tuhan tetap belaka pada azan. Yang berlaku ni semua perbuatan Allah, pekerjaan Allah. Kainat tak bekas. Makhluk tak bekas sama sekali. Kita kena sabar, kena redha. Allah kadang-kadang. Saya kadang-kadang kalau nak ambil perkataan
Sekalian perkara ribu kali. Ribu-ribu kali ulang. Sekalian perkara tak jijak juga. Ialah sekalian, tetapi takkanlah hak ning pun hak Tuhan juga. Tak sekalian. Oh payah. Macam sebut tadi lah. Ni. Kita ada kudrah, kita bergerak. Kita ada penglihatan, kita melihat. Kita ada Tuhan letak sifat pendengaran, kita mendengar. Tuhan bubuh ruh, sifat hayat, kita hidup. Kalau kita mati di sekalian untuk perbuatan Allah, makna bergerak tu badan kita pun perbuatan Allah, melihat kita pun perbuatan Allah, mendengar kita pun perbuatan Allah. Saat kita hidup sekarang ni pun bukan roh, bukan udara yang menghidupkan kita, perbuatan Allah. Sekalian perbuatan Allah. Itu pegangan kita. Hak Mu'tazilah ni pasal lain. Tuhan bubuh kudrah di kita, kudrah yang menggerakkan tubuh badan kita. Tuhan bubuh sifat penglihatan di mata, sifat tu yang bekas. Tuhan bubuh pendengar di telinga, sifat itulah yang bekas. Tu Mu'tazilah, bukan ahli sunnah gitu. Jadi perbuatan Allah ni setakat mana? Perbuatan Allah setakat bubuh tenaga di kita. Perbuatan Allah setakat bubuh sifat penglihatan di biji mata. Perbuatan Allah setakat bubuh sifat pendengaran di gegendam telinga kita. Lepas tu siap kerja Allah. Kerja tu lah pula yang buat kerja. Hak tu bukan sekalian perbuatan Allah. Lucu pula satu perkara, mentauhidkan Allah pada perbuatan. Mana tauhid kitanya? Wahdaniyah pada perbuatannya mana? Tetapi oleh kerana kesemua tu pada zahirnya macam memang hak kita, bergerak tubuh badan kerana kita ada tenaga. Boleh melihat kerana Tuhan letak sifat penglihatan di mata kita. Boleh mendengar kerana Tuhan letak sifat pendengaran di kita. Tapi kalau kita tak tanam akidah, hak rukun iman yang keenam ni, hak gaib ni, qada gaib. Tuhan letak pada azal, malaikat pun tak tahu, hanya Allah yang mengetahui. Tuhan buat sekarang ni gaib, nampaknya kita yang buat. Allah yang menjadikan segala-galanya. Nampak? Gaib. Ini benda gaib, perkara gaib. Hak Tuhan letak nu memanglah gaib sungguh. Hak nu Tuhan tahu. Hak depan kita, hak berlaku ni pun gaib, yang zahirnya perbuatan kita. Tapi kalau kita tak tanamkan dengan akidah hak gaib ni, tak masuk dalam allazina yu'minuna bil ghaibi, tak masuk dalam hak ni, pakai kok zahir kat kita belaka yang bekas habis ada benda. Siapa muttaqin? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Yang pertamanya siapa? Muttaqin tu siapa? Hudal lil muttaqin. Al-Quran ni petunjuk bagi orang muttaqin. Siapa orang muttaqin? Yang pertamanya allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan perkara gaib. Perkara gaib ni kena tanam. Kalau tak tanam perkara gaib ni, nak berpegang macam mana, nak beriman macam mana? Ni bukan benda yang boleh fikir di akal. Bukan benda yang boleh dibuktikan. Benda gaib tak boleh nak buktikan. Boleh buktikan kewujudan malaikat? Boleh. Ada alat yang boleh mengesang kewujudan malaikat? Ada. Boleh buktikan persoalan barzah? Ada alat yang boleh mengesang persoalan barzah? Gaib. Tak boleh buktikan. Tak sudah masuklah kamera dalam kubur. Tak ada gapa dalam kubur tu. Gaib. Tapi macam mana kita boleh beriman dengan kewujudan malaikat? Macam mana kita boleh beriman dengan barzah? Makna apa solid pegangan kita ni? Mati ada persoalan barzah. Ada nikmat, ada azab di alam barzah. Sebab ditanam akidah kepercayaan gaib ni daripada awal lagi. Maka tak terfikir pun di kepala otak kita. Malaikat iya ke tak? Tak ada. Tak terfikir kita.
Kita beriman dengan adanya malaikat, tak terfikir pun kita. Memang duk sini dah. Sebab awal-awal dah kita ditanam akidah tu. Sama juga dengan qada dan qadar. Itu perkara gaib. Nak buktikan tak boleh. Nak buktikan macam mana? Boleh buktikan. Kenyang tu Allah yang buat, bukan nasi yang buat. Boleh buktikan. Nak bukti kat mana? Selagi tak makan, tapung. Lepas makan, kenyang. Buktikan. Nak buktikan itu benda gaib. Zahirnya, makan itulah yang mengenyangkan kita. Lepas tu kata, kenyang tu Allah buat, bukan kainat yang buat. Nasi tak boleh bekas. Ini benda gaib. Tu tadi kalau tak tanam dengan gaib ni, kita pun pakai zahir. Zahirnya, kainat lah. Makhluk lah. Berpegang makhluk tak ada apa. Tak masuk dalam allazina yu'minuna bil ghaib. Ini orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan. Sebab itulah hak dah saya ulang tak kali hak dalam kitab Idatus Salikin hak bab takwa. Awwalu maratibit taqwa. Permulaan martabat takwa adalah at-taqwa anisyirki. Terpelihara daripada menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menyengutukan Allah pada zat sahaja. Kita orang Islam memang tidak akan menyengutukan Allah pada zat. Kita taklah kata patung tu Tuhan, pokok tu Tuhan, tak ada. Tak ada orang Islam yang menyengutukan Allah pada zat. Tak ada Tuhan ni dua untuk menyengutukan Allah pada zat. Tapi menyekutukan Allah pada perbuatan. Menyekutukan Allah pada perbuatan. Makhluk ia bekas juga sebagaimana perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada. Menyekutukan Allah pada perbuatan ni ada sampai tahap kafir ijma' ulama, ada hak tahap khilaf antara kafir dengan dosa besar. Hak menyekutukan Allah pada perbuatan. Sama ada kafir ijma' ulama ataupun hak khilaf kafir ataupun dosa besar. Tetapi tidak termasuk dalam orang muttaqin. Sebab tidak terpelihara daripada menyengutukan Allah pada perbuatan. Dia bab ni sebenarnya tak ada cerita panjang-panjang. Tak ada cerita panjang-panjang. Mudah je. Tuhan tetaplah kedah pada azal. Semua yang berlaku tu khijaan Allah. Kainat makhluk tak boleh bekas. Cukup. Selesai tu. Cuma kita nak jaganya hak masalah ikhtiar usaha. Dia terlajak sampai ke berpegang tak ada pilihan dan perbuatan jadi Jabariyah. Tu terlajak tu. Dia kalau Qadariyah ni dia lebih melampau daripada Jabariyah. Sebab tu Jabariyah tidak ada ulama yang menghukumkan kafir. Adapun Qadariyah khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Sebab dari sudut hak permulaan rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar Allah. Itu juga pegangan Jabariyah. Sekalian qada dan qadar Allah. Adapun Qadariyah, sekalian qada dan qadar Allah ni dirukadah. Itu Qadariyah. Jabariyah, hak tu ia pegang macam kita. Sekalian qada dan qadar Allah, Jabariyah pun pegang macam kita. Adapun Qadariyah, situ dirukadah. Kita duduk sekalian perbuatan Allah, dia duduk. Contohnya, perbuatan Allah letak kudrah di kita. Letak tenaga di kita. Letak rank di kita. Energi di kita. Lepas tu, yang menggerakkan tubuh badan kita, yang menghasilkan pekerjaan kita buat, kudrah tu lah. Diukah dah. Jadi tak sekalian lah perbuatan Allah. Ada ni. Jadi bagi dua. Perbuatan Allah, bubuh tenaga di kita. Lepas itu, siap perbuatan Allah. Tenaga tu pula yang menggerakkan tubuh badan kita. Tenaga tu yang menghasilkan perbuatan kita. Jadi di hak mula-mula tu sekalian qada Allah tu diukah dah. Tu qadar khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Jabariyah tak ukah tu.
Memang sekalian. Macam ahli sunnah juga. Tapi kita ahli sunnah ni berpegang dengan berpandukan kepada ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran banyak menyandarkan perbuatan kepada hamba. Ayat banyaklah, tapi nak cerita hak mudah juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lah. Akan dikau ya Allah ni kami yang sembah. Oleh kerana Quran sebut kami sembah, maka ahli sunnah wal jemaah wajib isbatkan di akidah kami ada pilihan dan perbuatan dalam sembah tu. Tahu? Tapi walaupun ahli sunnah wal jemaah wajib berpegang kami ada pilihan dan perbuatan, tapi kami ada pilihan dan perbuatan, jangan lari daripada tajuk rukun iman yang keenam. Sekalian qada dan qada Allah, termasuk pilihan dan perbuatan kita pun hakikinya duduk di bawah qada dan qada Allah. Jangan lari daripada tajuk asal. Lari dari tajuk asal tu jadi qadariyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami yang sembah, kami berpegang kami ada perbuatan. Perbuatan kami mutlak. Tidak duduk di bawah qada dan qadar Allah. Dirukah hak asal rukun iman. Hak sekalian qada qadar tu dirukah tu. Qadariyah lah jadinya. Dia rukah tu. Yang dia rukah tu hak rukun iman tu. Sekalian. Kalau patah kita kok alhamdulillahirabbil alamin tu lah. Segala puji bagi Allah. Allah ni Rabb. Tuan bagi sekian alam, tuan. Tuan ni mana? Yang menggerakkan, yang menjadikan, yang segala-galanya. Hak tu hak asah kita. Tapi oleh kerana ayat duk sandar ke kita, kita berpeganglah kita ada pilihan dan perbuatan kerana ayat Quran yang sandar kita. Lepas tu pilihan dan perbuatan kita mutlak. Tak. Semuanya perbuatan Allah duduk di tajuk rukun iman yang kan, jangan lari. Lari jadi qadariyah. Tu khilaf ulama kafir tu boleh susah. Ia lari daripada tajuk rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar Allah. Sekalian. Tu kata kalau khim cukup mudah. Sekalian. Tak ada pengecualian. Nak datangkan contoh pun tak payah. Nak contoh buat apa? Sebab sekalian. Contoh dah lah. Kalau nak contoh ni sebahagian. Mana sebahagian? Hak perbuatan Allah. Mana hak sebahagian yang bukan perbuatan Allah? Contohkan molek. Takut jadi tukar bimbo. Ni bukan bagi gitu. Tak ada pembagian. Sekalian. Nak contoh apa? Jadi hak ni ni. Tak payah tanyalah hak ni-nya. Sekalian. Ni payah. Saya tekan bab ni, bab qada dan qadar ni belah tahun. Macam-macam. Hak mudah mula-mula cebuk tu mewek dah senyum. Tuan tetap belah kedah pada azal, senyum je. Semuanya kerja Allah, senyum je. Kainat tak bekas, senyum je. Ayah apa? Senyum main. Awal-awal sebut. Kadang-kadang tengok orang tu, orang tak ada kehadapan pun. Mana kita kata ekor-ekor je lah. Kalau duduk sejid surah anak makmum je lah. Tak pernah jadi imam-imam ada. Anak makmum gitu je. Macam biasa je. Tapi bila sebut bab pegang, senyum je. Tanya, orang tua dia ajar dah gitu daripada budak lagi. Itu je lah. Simple je. Tuan tetaplah kedah pada azal. Okey. Semuanya kerjaan Allah. Okey. Kainat makhluk tak bekas. Memanglah makhluk tak bekas. Okey. Tapi kadang-kadang jumpa hak berat-berat tu, hak duduk depan. Tu imam pun dialah. Syekh tahlil pun dialah. Syekh marhaban pun dialah. Kalau bab ngaji Quran sedap dialah. Dengan taranung apa dialah. Tapi sampai masa bab pegangan, hak anak makmum tak ni, hak biasa-biasa tu yang tu tolong hurah ke dia. Hak dah kelas ni tak faham. Dia jadi bela. Mana bela ni? Bukan bela ayam, tu lain, bela. Bela ni apa? Bukan BLA tu, waktu bela tu ke apa tu?
Tunda lain tu. Ni dia jadi tak nak ikut. Tak nak faham. Bukan tak nak ikut, tak boleh faham, dia tak boleh nak terima. Siapa tak faham? Sekalian qada dan qada. Siapa tak faham perkataan tu? Bukan tak faham, tak boleh nak terima. Sebab apa? Dah selama kening. Selama kening saya duk buat lama kening. Selama kening saya duk buat lama kening ni. Itulah sekalian perbuatan Allah. Pening, payah Bukan dia pening, bukan dia payah, dia tak boleh nak terima. Payah perkataan. Sekalian ketentuan Allah. Sekalian perbuatan Allah. Makhluk tak bekas sama sekali. Payah. Payah nak faham makhluk tak bekas sama sekali. Tapi tak boleh nak terima. Waktu saya jumpa tu, bertahun kadang-kadang habis suti kitab ngaji istiqamah. Round yang kedua barulah baru nampak. Lepas tu sebelum ni tak nampak sebab apa? Tak faham ke ayat kitab tu beritahu? Saya pula hura cerita ni pula bukan cerita sepatah lalu. Ulang lepas ulang. Tak nampak ke mana selama kening. Akhirnya royak. Bukan tak nampak. Tak logik. Tak boleh nak terima. Ya tu sebenarnya bukan tak nampak. Tak boleh nak terima. Jadi pening lama kening tu dia kata saja-saja je memeningkan diri sendiri dia kata. Tapi nak ceritanya semuanya datang daripada taufik hidayah Allah. Mana dia kata sebenarnya hak terlindung tu kalau kata tabir kok, tabir nipis siap je dia kata. Tapi dok terbuka dia kata. Mana hak dia terlindung tu bertahun duduk mengaji duduk ngiling gitu. Duduk ngiling gitu. Dia kata hak tabir hak duduk sekat tu nipis sangat dia kata, nipis siap dia kata. Nipis sangat-sangat. Tapi tak oleh kerana istiqamah belajar juga Tuhan pun beri, Tuhan pun buka hak dinding tu, hijab tu. Allah, gitu je sebenarnya. Tak ada apa-apa pun, mudah sangat. Tu lepas Tuhan beri. Lepas tu kita ni belajar mudah ke? Kita sekali dengar faham lalu ke? Semua tu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tak beri tak boleh. Walaupun mudah sekalipun. Hak setengah-setengah tu dia kata kalau ki nafsu nak lari dia tak mau ngaji pun ni kepala dia. Sebab apa tak lari? Mai duduk ustaz kata pegangan salah ibadah jadi debu yang bertaburan. Tuan tak terima. Situ hak nyekat, tak dia nak lari. Ni benda usuluddin, ni benda tauhid, benda akidah ni. Salah sini. Semayang ke, puasa ke, zakat ke, haji ke, sedekah jariah ke, ngaji Quran ke, apa perkara yang kita buat semuanya tidak diterima oleh Allah. Hakim ni hak jadi tak lagi. Tapi pergi belajar, balik belajar, duduk ngiling kepala. Ada tak lagi kerana ibadah jadi macam debu yang bertaburan. Itu je. Hak tu duduk ngikat dia apa tak lagi. Tapi bila Tuhan buka tu mudah je. Sudahlah. Itu dipanggil kita hamba makhluk yang lemah. Kita tak sedar kita ni lemah. Kita ingat ke kita lemah daripada buat langit? Lemah daripada buat bumi saja. Lemah daripada buat manusia. Nak buat semut seekor pun kita lemah. Tu je lemah kita. Lemah kita tidak ada sebarang peranan walaupun sebesar zarah. Ni tak boleh terima. Hak boleh terimanya lemah buat langit bumi. Adapun apa yang berlaku siang malang semalam kita ni, ini perbuatan kita yang hakiki. Itu panggil kuasa. Kuasa tu sebab perbuatan kita yang mutlak, kuasa. Tuhan lah tu. Tapi Tuhan kecil, tak Tuhan besar. Sebab buat benda-benda kecil je. Tuhan lah tu. Sebab Tuhan ni Rabb. Tuan Rabb ni adalah yang menjadikan, yang mengadakan, yang segala-gala. Tuhan lah. Kalau kita yang mengadakan, kalau kita yang bekas, kita lah Rabb. Kita lah Rabb.
Sebab Rabb ni yang memiliki yang segala-gala dia belaka tu panggil Rabb. Jadi kita tak kenal diri kita. Makhluk Allah yang lemah. Cerita tu macam makhluk Allah yang lemah. Tak lemah-lemah kuasa yang kita. Kuasa mutlak. Tuan pun tenaga di kita kan. Tenaga tu lah yang beri bekas. Itulah qadariyah. Jadi bukan kesemuanya perbuatan Allah. Tapi kalau kita bekas dengan sendiri-sendiri, tidak berkait dengan kudrah yang Tuhan letak kita, dengan zat kudrah tu sendiri yang mengadakan, dengan zat tenaga kita yang mengadakan sendiri, itu kafir ijma' ulama', itu bukan qadariyah. Itu lagi berat. Jadi nak mati di rukun yang keenam, mana kita kena ulang balik orang tu cakap, walaupun nampak simple, ulang. Tuhan tetaplah kedua pada azal. Semua kerjaan Allah belaka. Kainat tak bekas. Kalau payah sangat, kainat tukarlah. Makhluk tak bekas. Jadi kainat bekas payah pula. Kita tukar sikit. Pada zaman itu kainat tak bekas, kita tukar. Tuhan tetaplah kedua pada azal. Semua kerjaan Allah. Makhluk tak bekas sama sekali dah. Walaupun kita ahli sunnah wajib berpegang, ada pilihan dan perbuatan, pilihan duduk di bawah ketetapan Allah, pilihan perbuatan duduk di bawah kerjaan Allah. Sebab apa? Sebab makhluk tak bekas sama sekali. Kalau pilihan kita mutlak, perbuatan kita mutlak, kita bekaslah nama dia. Itu tak jadilah makhluk tak bekas sama sekali. Terucuk hak rukun iman yang keenam. Segala-gala ketentuan qada dan perbuatan Allah qadar atas jalanan Imam Asy'ari. Sekalian, segala-gala, kesemuanya. Kena guna ayat ke apa lagi? Sekalian, tak masuk juga. Tak habis. Segala-galanya Tuhan, tak habis. Oh Tuhan. Sekalian pun tak habis lagi, segala-gala pun tak habis lagi, kesemuanya tak habis juga. Nak buka apa? Cuba kau cerita. Segala-gala. Segala-gala takkan hak ni. Ada juga keluar. Sekalian. Sekalian iyalah. Tapi takkan hak ni. Ada juga keluar. Kesemuanya. Ada juga keluar. Kata apa lagi nak pakai? Kata apa lagi nak pakai? Ini sungguh-sungguh ni. Ini sungguh-sungguh ni. Bukan cubaan ni, sungguh-sungguh. Ini sungguh-sungguh ni. Itu nak cerita maknanya, sebagaimana kita iman dengan malaikah yang gaib, kita beriman dengan alam barzah yang gaib. Jadi kita mudah-mudah boleh beriman qada dan qadar gaib kalau ini ilmu yang pertama ditanam kepada anak-anak sebelum daripada nak cerita khas mayang puasa. Ni hak mula-mula sekali. Kita tanam ilmu akidah hak mula-mula sekali. Tuhan tetaplah kedah semua perbuatan Allah. Kainat makhluk tak bekas. Ni hak tanam mula-mula. Ada benda. Sebab hak saya mengajinya tak tahulah pegangan hak qada qadar ni. Cuma gitu dah pegangan ni. Lepas tu masa saya ngaji dulu tak main benda ni. Hak bab qada qadar ni sebentar lalu je. Sebentar lalu je. Kalau kata macam cerita malaikat sebentar lalu je duduk dalam ni dah. Malaikat ada dah. Cerita pun cerita kita je hak dalam akidah kita dah. Cerita bab barzah pun cerita tapi duduk dalam ni dah. Kita percaya dah gitu. Tak mari pun terfikir di kepala otak kita, ya kedok barzah ni mati dan hancur gitu kat senyap tak terfikir pun gitu. Tak mari fikir pun. Ni di dalam hati kita mari fikir pun, ya kedok barzah, tak mari fikir. Sebab kita duduk gitu dah. Kita ingat tak ingat, malaikat duduk di akidah kita. Ingat tak ingat, ni barzah kiamah duduk di akidah kita. Gitu dah. Syurga neraka ni duduk sini dah. Syurga neraka tu ni duduk sini dah. Bila yang jadi kita berpegang syurga neraka? Dah ingat tu.
Sebab apa? Memang waktu ajar kita gitu dah. Tak pernah terlitah daripada otak kita. Ya kedok syurga neraka. Tak pernah terlitah. Ini penting tanam ilmu akidah pada masa awal-awal. Pada masa suci. Putih bersih. Suci kan? Masa tu kalau mati syurga lalu. Dah. Sebab tak balik lagi. Suci bersih. Masa tu. Sama dengan qada qadar. Sama kau. Tak terfikir pun. Sebab gitu dah. Masa mula saya ngajar dulu pun tak ada cerita banyak pun. Cerita macam pondok. Cerita kita lalu je. Oh, lepas sakok tu, oh, barulah. Barulah tekan hak bab. Ini qada dan qadar. Hak tak ngaji langsung ni berat dalam bab qada qadar. Tapi sekali laginya hak saya hadapi di Terengganu ni, hak ngaji salah pula. Satu kali. Jadi Jabariyah Tuhan belaka, mu Tuhan, tu siap. Tu hak orang salah belajar. Dia baca kitab Haqiqah, dia bubuh pada pegangan dia. Kitab Haqiqah tu cerita maqam fana, maqam baqa. Itu cerita maqam aulia. Lenyap di basirah mereka akan segala-gala, termasuk ikhtiar usaha. Kita maqam i'tiqadi, kita wajib berpegang di ikhtiar usaha. Kita lucu di akidah kita, ikhtiar usaha, Jabariyah lalu dah. Lepas tu dah kita Adurun Napih, dia bab ikhtiar usaha ni, dia letak 4 mazhab dalam Adurun Napih. Adurun Napih ni kita hakikah lah. Dia kita hakikah. Bukan kita hikam lah juganya. Kita Adurun Napih, dia lebih kurang kita hikam Abi Madian. Ataupun ke hikam Ibnu Ruslan. Hikam Ibnu Atta' dicampur. Ada hakikah, ada tariqah, ada syariat sikit-sikit. Tapi kalau hikam Abi Madian, hikam Ibnu Ruslan, disama dengan Adurun Napih. Hakikah sepenuhnya. Tapi di awal kita Adurun Napih, dia pecahkan 4. Bab ikhtiar usaha. Ahli sunnah wal jamaah macam mana? Kita duduk pegang lah. Qadariyah macam mana? Jabariyah macam mana? Mazhab al-Kashfi macam mana? Mazhab al-Kashfi ni mazhab ahli mukasyafah, ahlillah, orang maqam fana, maqam aulia. Lenyap di basirah mereka tidak ada, mereka hanya ada Allah. Ni hak siapa tahap ni? Hak Jabariyah duk tahap i'tiqadi. Tiba-tiba dia lucu di akidah dia, ikhtiar usaha, Tuhan belaka. Hak ni dalam kitab Adurun Napih kata akan bawa pada kafir zindik. Ni puak zindik ni. Lama Tuhan belaka. Tu anak derhaka pada mak ayah. Anak derhaka pada mak ayah tu taat kepada qada Allah tu sebenarnya, dia kata. Ni ada ajar di Terengganu kita. Anak derhaka pada Allah tu sebenarnya taat kepada qada dan qadar Allah. Sebab derhaka tu qada dan qadar Allah. Ini jadi zindik ni. Menafikan syariat. Mengharamkan derhaka pada ibu bapa. Ini Jabariyah. Al-Fasih ni pula belajar tapi salah ilmu. Jadi Jabariyah pula. Hak tak belajar ni daripada asal lagi dah. Qada tu kecelaru dah. Semayang bang belaka. Cerita ni cerita semayang bang belaka ni. Saya tak ada ngajar kepada orang hak tak semayang bang. Tak pandai nak pergi jumpa orang hak duduk kaki 5 hak tak semayang bang. Tak pandai nak cakap tu dia kena ada skill dia pula. Macam mana kita nak dakwah orang hak tak semayang biar jadi semayang. Tu ada skill dia pula. Tak pandai tak jadi. Mana saya ngajar ni atas majlis surau dah. Hak comel-comel dah belaka dah pada zahirnya. Dah pergi pada bab pegangan tak nak pergi. Hak tak mengaji tu nah. Hak nampak biasa je. Tapi nak sebut tadilah. Ni sini dah. Daripada awal budak lagi. Hak rukun iman yang 6 perkara tu duduk sini dah. Tak payah cerita banyak-banyak lah. Kalau cerita pun disenyum je. Cerita pun disenyum je. Tak ada ni, tak ada belaka ni. Semayang tak ada, puasa tak ada, haji tak ada, zakat tak ada belaka. Kau duduk dulu bab pegangan. Tak ada belaka.
Tuhan tetap berlaku dah pada azal. Semua yang berlaku tu khijaan Allah. Kainat makhluk tak bekas sama sekali. Sekalian. Qada dan qadar Allah, rukun iman yang keenam. Dia pilih sekalian ni tak payah tadi, tak payah contoh-contoh dah. Cuma dalam kitab. Contoh, Allah menggerakkan tangan. Di saat yang sama, bergeraknya cincin di jari. Bergeraknya cincin jari adalah semua ketetapan Allah, semua khijaan Allah. Habis kata dia. Dan cincin itu bergerak, semua ketetapan Allah, kesemuanya adalah perbuatan Allah. Jadi gok cincin itu Allah buat juga, kesemuanya perbuatan Allah. Pasal dia tanya-tanya lah. Kalau berpegang, Allah hanya menggerakkan tangan. Cicing bergerak tu secara sekali arung, sekaligus. Tumpang turuk. Tangan yang digerakkan oleh Allah. Bukan Allah yang menggerakkan cicing tu. Kafir ijma' ulama. Semayang puasa wajib qada kembali, maka wajib di semula. Kalau berpegang, cincin tu bergerak, tumpang turuk, sekali arung, sekaligus dengan jari tangan yang digerakkan oleh Allah. Tapi bukan Allah yang menggerakkan cincin tu. Allah cukup menggerakkan tangan, cincin tu sekaligus, sekali arung je. Bergerak, bukan Allah yang menggerakkan. Tu kafir ijma' ulama. Gitu no, cincin. Tak payah duk cicing-cicing lah. Sekalian yang berlaku adalah qada dan qadar Allah. Sebesar zarrah pun tidak terkecuali, melainkan qada dan qadar Allah. Sebesar zarrah pun tidak terkecuali. Cicing ni besar. Cicing ni besar. Gerak ke cicing, diam ke cicing, lekat ke cicing di jari kita, semuanya adalah sekalian qada dan qadar Allah. Sekalian. Nak mati sekalian tu cukup dah sebenarnya. Tapi sekalian tu kena tarik. Padahal saya tarik dah. Tu kata tadi saya tanya tu, ada tak perkataan lain daripada sekalian, segala-gala, kesemuanya? Ada tak perkataan lain? Bila sebut sekalian, termasuk gerak diam cicing. Sebut kata segala-gala, termasuk gerak diam cicing. Kesemuanya termasuk gerak diam cicing. Semuanya. Lagi kok mana lagi? Pegangan. Hak ingatan hati kita tu tak ada langsung ingat kepada qada dan qadar Allah. Itu hati kita orang awam. Contoh-contoh. Kita berpegang, kiri kanan kita ada rokit atik. Kita ingat ada rokit atik? Ingat? Dah ingat. Tapi pegangan ada ke tak? Tak sedap tanyalah ni tetap dah duduk sini. Tapi ingat ke tak? Dah ingat. Sebab tu sedap nak kita ngupak kat orang. Kalau kita ingat roket atik duduk catat, tak ngupaknya. Ke mana? Ngupak-ngupak ni. Memang roket atik ada. Biar dia lah. Kita tak ada kerja pula roket atik nak catat. Ke mana? Orang ngupak tu dia ingat tak roket atik tengah catat. Tak ingat, lupa belaka lah tu. Tapi pegangan. Tak sedut tanyalah, pegang kita tetap ada. Roket atik ada sentiasa dengan kita. Sama juga, pegang kita tetap dah sekalian qada dan qadar Allah. Diingatan hati kitanya, hidup kita kerana kita bernafas, kerana kita ada udara, nampak terang kerana biji mata kita comel, selaput mata kita bedah buang dah, kerana ada spek mata, cermin mata, kerana lampu terang, maka kita pun nampak. Pada semua tu tak boleh bekas belaka. Nampak ni Allah buat tak ingat. Tak ada salah. Tak sadar nebeng lah. Yang Allah. Lama-lama lah kau tiang lah. Tu tak mampu kitanya. Ni kita duduk dengar. Terang duduk dengar. Mari mana? Mari daripada suara. Tak. Allah yang buat segala-galanya. Suara jadi latah kuat ni. Mari mana? Spekar. Tak. Spekar tak boleh bekas. Terang, nyata, kuat ni Allah yang buat segala-galanya. Tu pegang kita. Tapi dia ingatan, molek spekar ni. Terang molek spekar. Tanya tak molek spekar. Spekar semua. Di hati kita pun spekar. Di cakapan mulut kita pun spekar. Salah? Tak salah.
Ini di sini ni tak ada sekalian qada dan qadar Allah dipegangan. Diingatan tu tidak diwajibkan kepada kita. Kita tak mampu hak tu. Hak kita cakap tak sebab. Tak ada salah. Learning lepas buat pembedahan mata, teram molek. Beli pula semai mata baru, power pula tambah pula, teram molek. Capu ngelapu pula lapu hak buat di benda tinggi. Nampak sutil-sutil lah ni. Dia cakap apa? Sepenuhnya makhluk. Tak ada apa-apa. Itu percakapan sebab pegangan. Tu sudah tanya bab pegangan. Kita orang Islam yang beriman, allazina yu'minuna bil ghaib. Tak ada. Ni duduk dalam dah. Tak ada. Tu cakap sebab tak ada apa-apa. Ni kena faham balik pula. Cakap sebab ni, cakap tak ada Tuhan mu ni, makhluk sama-sama. Cakap sebab. Ada buat pisang gitu. Orang cakap tak ada Tuhan mu ni. Siapa tanya dia cakap tak ada Tuhan kok. Tapi dia sedar orang je. Tanya dia sakit, tak ada cakap Tuhan ni. Obat tu, obat ni. Obat tu, obat ni. Kat mana ni ada doktor hak hebat ni? Kat mana obat ni? Kat mana? Cakap tu je sepenuh mulut. Tanya dia segar dia cakap obat sikit mu ni tak ada Tuhan. Obat semua. Tanya dia sakit tak ada obat sepenuh mulut. Cakap obat, cakaplah obat pun. Tak ada salah tu. Tu cakap asbab. Pegangan. Kesudut konsep lah pegangan. Tak ada. Mana? Barulah kita ni keesaan pada perbuatan. Barulah tidak menyerupai perbuatan Allah dengan perbuatan yang baharu. Mana perbuatan yang baharu atas jalan usaha? Letak je atas jalan usaha. Tak payah bekah. Tapi usaha tu pun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah yang mengadakan segala-gala. Jangan, saya sebut mula-mula tadi. Ikhtiar usaha kita wajib isbatkan di akidah sebab kita ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ikhtiar usaha tak payah bekah. Ini pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Tapi ingat baik, diri ikhtiar usaha pun jangan lari daripada rukun iman yang keenam. Diri ikhtiar usaha pun qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diri ikhtiar usaha pun qada dan qadar Allah, tak ada gapa akhirnya. Nak ada gapa? Sebab sekaliannya datang daripada Rabbil Alamin. Makhluk tak bekas sama sekali. Mana hak kitanya? Tak ada lah hak kita. Jadi macam Jabariyah betul lah. Tak ada hak kita. Memang pada hakikinya betul. Tapi salahnya apa? Dalam Quran sandar kita, peganglah hak ada hak kita. Walaupun hakikinya, hak kita tu pun sebenarnya duduk di bawah Rabbil Alamin. Qada dan qadar Allah. Lepas tu Jabariyah tidak ada ulama yang menghukumkan kafir. Hakikinya betul lah. Tak ada apa satu kita. Tapi kita ahli sunnah berpegang Quran. Dah kita baca kan? Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Ma kasabat. Kebaikan yang diusahakannya. Ma kasabat tu kita baca dalam wirid tu kan? Laha ma kasabat. Mana? Pahala bagi seseorang atas kebaikan yang diusahakannya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apa-apa kebaikan yang dilakukannya, nescaya Allah mengetahui. Kita yang melakukan. Quran pun sebut mana? Bima kanu yaksibun, bima kanu yasnaun, bima kanu ya'malun. Siapa yang usaha? Mereka yang usaha, mereka yang lakukan. Sebab tu kita wajib berpegang. Kita ada pilihan dan perbuatan. Quran pula suruh semayang, suruh puasa, suruh taubah, suruh syukur. Tuhan suruh kepada kita. Kalau kita tidak berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Tuhan tuju suruhan kepada siapa? Larangan pula tuju pada siapa? Kepada kita. Kalau kita tidak berpegang, ada pilihan dan perbuatan, larangan tuju pada siapa? Sebab tu kita wajib berpegang. Kita ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan hakikinya tetap duduk di bawah Rabbil Alamin.
dia di bawah rukun iman yang ke-6. Jangan kita bagi pula usaha tak payah bekas, tapi diri usaha tu mutlak hak kita. Itu qadariyah. Mana? Diri usaha mutlak hak kita sebab Tuhan letak dah kudrah di kita, tenaga. Mana ni? Tapi di qadariyah ni usaha bekas dengan tenaga yang Tuhan letak kita. Itu qadariyah sungguh. Qadariyah ni Tuhan buat tenaga di kita, tenaga tu bekas. Adapun kalau dia berpegang bahawa usaha mutlak hak dia, tapi tak bekas, pun bukan ahli sunnah wal jamaah juga. Jadi seolah dibagi dua. Faham tak? Usaha hak kita, di penghujung tu berhasil Allah yang buat. Itu apa panggil kosi hija tu panggil. Kalau dalam bab kam hak tidak keesaan pada perbuatan tu, dia panggil kam muttasi pada perbuatan tu. Faham tak? Macam usaha kerjasama. Mana? Kita usaha, Tuhan beri berkah. Kita usaha, Tuhan beri berkah. Kalau kita tak usaha, Tuhan tak beri berkah. Kalau kita usaha, Tuhan tak beri berkah, tak jadi kerja juga. Itu jadi macam kerjasama. Tidak keesaan pada perbuatan. Lepas tu, diri usaha kita tu pun perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab segala-gala, kesemua, sekalian, termasuk usaha kita pun adalah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk bagi-bagi kerja pula. Usaha hak kita cuma tak berkah. Usaha hak kita tapi tak berkah. Usaha hak kita ni separuh hak kita. Berkah di belakang tu hak Allah. Jadi dia panggil apa tu? Bukan kosi dia panggil. Bukan kerjasama. Bukan bersyarikat. Tak ada Rabbil Alamin lagi tu. Tak ada keesaan pada perbuatan lah. Cuma letak tu usaha kita. Letak. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah. Itu usaha kita. Tapi tak bekas sama sekali. Tapi jangan lupa kita usaha jangan lari daripada qada dan qadar Allah. Bukan hanya tak bekas sahaja. Tapi perbuatan Allah atas jalan mengada. Sebab apa? Sebab Allah Khaliq. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'. Allah lah Khaliq yang menjadikan, yang mengadakan sekalian perkara. Perbuatan Allah mengadakan. Perbuatan yang baharu, perbuatan manusia contohnya atas jalan usaha yang tak bekas sama sekali. Bukan diri usaha tu pun adalah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai hak mukhalafah pada tiga, iaitu mukhalafah pada zat, mukhalafah pada sifat dan mukhalafah pada perbuatan. Dan kalau terlintas di hati kita dengan kalau Allah tidak berjirim bertongkol dan tidak arat yang menupan dijirim, maka sebacam mana pula hakikat zat Allah yang sebenar, maka hendaklah, wajiblah kita tolak demikian itu. Mari cerita macam-macam lah. Allah tidak berjirim, Allah tidak bertempat. Allah ni macam mana? Kita wajib tolak. Itu adalah gangguan syaitan. Wallahu a'lam.